Assalamualaikum murid-murid, selamat sejahtera, semoga sihat selalu. Jadi tajuk kita pada minggu ini ialah kesan kegiatan manusia di pinggir pantai. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zuhal Zizia dan Cikgu Muhammad Kamsudin atas kesudian menggunakan PowerPoint beliau. Jadi, apakah kegiatan manusia di pinggir pantai? Manusia selalunya membuat hotel, pelancongan, membuat perkelahan di pinggir pantai, mencari gali minyak di pinggir pantai. Itu kegiatan manusia di pinggir pantai. Jadi, walau bagaimanapun, kegiatan manusia ni ada kalanya mendatangkan kesan yang negatif terhadap pinggir pantai. Kesan positif dia ialah membantu menambahkan pendapatan dan juga meningkatkan ekonomi negara. Tetapi dari segi negatif juga banyak. Jadi kita mulakan. Kita dengar dulu apa Tumpahan minyak yang mencemari perairan di Kota Tinggi Johor mula memberi kesan kepada nelayan tempatan. Kesan pencemaran minyak menyebabkan nelayan di kawasan itu tidak dapat turun ke laut selain kesan minyak hanyut ke pantai dan merosakkan peralatan mereka. Kebanyakan nelayan Tanjung Balau dan Batu Layar terjejas selepas peralatan termasuk jaring dan bubu rosak terkena minyak hitam yang pekat. Nelayan bimbang pihak berkuasa terpaksa mengambil masa yang lama untuk membersihkan sepenuhnya tumpahan itu. Pencemaran yang dikesan sejak Selasa lalu dipercayai berpunca daripada aktiviti pembuangan sisa oleh kapal tangki. Dianggarkan kira-kira 300 tan minyak bahan api marin dibuang di perairan itu. Pengarah Jabatan Laut Wilayah Selatan Dickson Dollar berkata, anggaran itu dibuat berdasarkan analisa perisian komputer. Lokasi pencemaran membabitkan kawasan seluas 4 batu nautika dari pesisir pantai. Kerja pembersihan tumpahan minyak dilakukan sejak semalam oleh anggota Jabatan Laut Johor. Semburan kimia digunakan bagi menguraikan minyak di kawasan itu. Operasi pembersihan di kawasan pantai turut disertai agensi lain termasuk pihak berkuasa tempatan PBT. Katanya penemuan sisa minyak itu bukan pertama kali berlaku di Tanjung Balau di sini. Sebaliknya hampir setiap tahun. Tumpahan minyak Jadi, kesan kegiatan manusia di kawasan pinggir pantai. Yang pertama ialah kemusnahan zon penampan. Zon penampan ini ialah kawasan pokok bakau. Pokok bakau adalah pokok yang tahan kepada tindakan ombak yang ganas. Jadi, pokok bakau ni ditanam untuk mengelakkan tindakan ombak yang boleh menghakis kawasan pinggir pantai. Pokok bakau ini menjadi punca habitat kepada akuatik iaitu seperti ketam, ikan dan sebagainya. Tetapi manusia yang rakus sekarang ni menebang pokok bakau menyebabkan kawasan zon penampan musnah.
Okay. Ini kerana pokok bakau berfungsi sebagai penahan hakisan pantai. Pencemaran air laut. Aktiviti di pelabuhan boleh menyebabkan pencemaran air laut apabila berlaku tumpahan minyak dari kapal kontena. Minyak ini akan menyebabkan air laut tercemar dan memerlukan kos yang tinggi untuk kerja pembersihan. Perubahan landscape. Pembangunan di kawasan pinggir laut menyebabkan kawasan pinggir laut mengalami perubahan landscape. Jadi awak boleh tengok perubahan pada awalnya kawasan ini berwarna biru di mana ini adalah pertempatan nelayan. Kemudian bila dia mula membuat jeti untuk pelancongan di perhentian island, jadi before after dia mula berubah warna. Okay, dan akhirnya berlaku seperti ini. Perubahan landscape ini berubah bentuk asal kawasan pinggir pantai seperti kawasan pertempatan dan pelancongan. Hakisan pantai. Pembangunan di kawasan pinggir pantai menyebabkan kawasan sensitif mengalami hakisan yang teruk. Ini kerana penebangan pokok bakau untuk industri kayu arang dan pembinaan memusnahkan kawasan zon penampan semula jadi pinggir laut. Gangguan ekosistem pinggir pantai. Kemusnahan ekosistem hutan pantai dan hutan paya bakau boleh menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Sumber rantaian makanan akan terjejas dan tumbuhan tidak dapat membekalkan oksigen serta menyerap karbon dioksida. Jadi, ekosistem ni bermaksud rantaian yang berada di kawasan paya bakau. Jangan awak ingat manusia ni hidup berdasarkan kepada alam sekeliling juga. Kawasan pinggir pantai juga membantu membekalkan oksigen kepada kita dan menjadi tempat habitat kepada hidupan akuatik. Kemusnahan habitat flora dan fauna. Aktiviti pembangunan yang giat di kawasan pinggir pantai menyebabkan kawasan hutan diganti dengan pertempatan, resort, hotel dan kawasan pelabuhan. Ini menyebabkan keluasan habitat flora dan fauna semakin berkurangan. Lama-kelamaan, hal ini boleh menyebabkan keputusan flora dan fauna. Flora bermaksud tumbuhan, manakala fauna ialah haiwan. Ini merupakan kawasan hutan paya bakau. Cikgu dah sebut tadi, hutan paya bakau adalah penampan kepada tindakan hakisan ombak. Jadi, akar dia yang berbentuk jari ni, ceracak ni, mencegah air laut masuk ke dalam sungai, melindungi garis pantai daripada hakisan ombak, berfungsi sebagai halangan semula jadi terhadap tsunami dan ribut taufan. Tetapi pokok bakau ni juga berfungsi sebagai penambah pendapatan kepada pembuat arang kayu. Dan juga untuk membuat bangunan kita perlukan pokok bakau kerana dia boleh menahan daripada anak-anak. Jadi usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan di kawasan pinggir pantai. Di Malaysia, usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan pinggir pantai dijalankan bagi memastikan kelestarian kawasan pinggir pantai terpelihara. Ini kerana kawasan pinggir memainkan peranan yang penting dalam memacu perkembangan ekonomi negara dan juga mengekalkan ekosistem semula jadi. Usaha pemeliharaan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia seperti penguatkuasaan undang-undang, pendidikan alam sekitar dan kempen tanam semula pokok. Sebenarnya ada banyak lagi tetapi ini contoh yang untuk awak ingatkan. Usaha pemeliharaan ialah membuat benteng pemecah ombak, pembinaan tembok, penanaman pokok bakau dan menggunakan guni pasir. Sini disebut pemeliharaan ni kempen. Masa nak pulih tu kita tanam pokok bakau. Itu lain ya, pemeliharaan dan pemuliharaan. Pemeliharaan kawasan pinggir pantai, pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar perlu diterapkan kepada generasi muda supaya mereka mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga alam sekitar. Contohnya dalam mata pelajaran geografi.
Okey, dekat sini cikgu terangkan apakah yang berlaku kesan daripada kegiatan manusia terhadap pinggir pantai. Kempen kesedaran alam sekitar. Kempen pendidikan alam sekitar seperti kempen membersihkan pantai atau kempen menanam pokok bakau perlu dipergiatkan lagi kepada masyarakat. Kempen seperti ini boleh meningkatkan kesedaran tentang kepentingan ekosistem kawasan pinggir pantai kepada manusia dan alam sekitar. Ini contoh yang selalu kita buat setiap tahun di sekolah kita ya. Kalau tak ada PKP memang cikgu nak bawa awak pergi tanam pokok bakau ya di Kuala Sepetang. Pemeliharaan kawasan pinggir pantai, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan bagi memastikan kawasan pinggir laut dapat dipelihara. Undang-undang yang tegas seperti denda dan penjara kepada pesalah yang melakukan penebangan pokok bakau secara haram. Ya, kita kenakan tindakan seperti penjara ataupun denda. Itu lebih baik. Pemeliharaan kawasan pinggir pantai, benteng pemecah ombak. Pembinaan benteng pemecah ombak penting untuk memperlahankan kekuatan ombak yang sampai ke pinggir laut. Apabila ombak menjadi perlahan, hakisan pantai dapat dikurangkan. Pembinaan benteng pemecah ombak seperti di kawasan Pantai Tok Jembal, Kuala Terengganu boleh memecahkan ombak yang sampai di pinggir laut. Jadi, disebabkan kurangnya pokok bakau, nak tanam pun susah. Jadi, apa nak buat? Jalan mudahnya kita binalah benteng pemecah ombak yang seperti ni, batu sepanjang pinggir pantai untuk mengelakkan ombak datang laju ke tanah besar. Pemeliharaan kawasan pinggir pantai, pembinaan tembok. Pembinaan tembok dapat mengurangkan kadar hakisan di kawasan pinggir pantai. Biasanya tembok dibina menggunakan simen, konkrit dan timbunan batu dapat menghalang kekuatan ombak terutamanya pada musim tengkujuh. Ini selalu dilakukan oleh pihak hotel kerana benteng pemecah ombak ni kadang-kadang tidak kuat. Hari ini dia gunakan simen dan konkrit, tambah lagi timbunan batu. Penanaman pokok bakau. Akar jangkang atau akar bentuk jejari tadi, pokok bakau mampu memperlahankan aliran ombak sebelum sampai ke kawasan gigi air. Hal ini dapat mengurangkan hakisan yang teruk di kawasan pinggir laut. Jadi kita tanam pokok bakau, tengok. Dia punya akar jangkang atau akar ceracak atau akar berbentuk jari. Ini untuk menghalang ombak daripada menghempas pantai dengan kuat. Dan yang terakhir ialah menggunakan guni pasir. Penggunaan guni pasir juga merupakan kaedah sementara untuk mengurangkan hakisan. Pasir-pasir dimasukkan ke dalam guni dan disusun di kawasan pinggir pantai yang terdedah kepada ombak dan hakisan. Contohnya guni pasir yang terdapat di Pantai Kundo, Kota Baru, Kelantan. Jadi ini yang paling murah. Kita ambil pasir di tempat lain dan masukkan ke dalam guni dan susun di sepanjang pantai. Itu saja daripada cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat mencatatkan nota daripada pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan kesan kegiatan manusia dan juga pemeliharaan dan pemeliharaan pinggir pantai.